Namaku Rosli, Cikgu Rosli. Aku mengajar di salah sebuah sekolah di pedalaman Papar. Sudah hampir 10 tahun aku bertugas di sini. Inilah perjalanan yang harus kulalui setiap hari. Perjalanan yang tidak beraspal dan penuh dengan debu. Kalau tiba musim hujan pula, jalan raya akan dipenuhi lopak dan lumpur. Bertemankan motosikal kesayanganku inilah aku memulakan perjalananku setiap hari. Hanya inilah satu-satunya pengangkutan yang paling selamat untuk sampai ke sekolah. Namun, aku amat menyukai keramahan penduduk kampung yang sentiasa menghormati guru. Aku meneruskan perjalananku dengan tenang, sehinggalah... Ya Allah, kenapa nih? Aduh, masa aku cepat nih, masa ni pula ada hal. Macam manalah aku boleh terlanggar batu tu tadi? Memang sukar dijangka kalau perjalanan macam ni. Apa yang boleh kulakukan pada saat ini hanyalah berdoa kalau ada penduduk kampung yang kebetulan lalu di sini untuk membawaku ke sekolah. Aku hanya perlu menunggu dan terus menunggu. Dan akhirnya Cikgu, kenapa nih Cikgu? Rusak ban motor sini. Oh, boleh saya kasih Cikgu bannya juga. Pandai kah? Boleh juga bahas sikit-sikit Cikgu. Nah Cikgu, ada sudah tuh siraman? Udah pergi sekolah itu? Belum nih. Nah Cikgu ikut dia lah ha? Gimana Cikgu? Hilang sikon. Kenapa rusak? Iya, rusak ban motor. Mari tumpang lah. Tak boleh bah kalau kau. Alhamdulillah. Inilah yang aku katakan tadi, betapa aku sangat menyukai keramahan penduduk kampung di sini. Hubungan kami sudah seperti keluarga. Saling bantu-membantu dan saling hormat-menghormati. Inilah sekolah tempat aku mengajar dan mencari rezeki. Nun jauh di pedalaman. Terkadang keletihan untuk sampai ke sini membuatkan aku hendak menukar sekolah saja. Tapi ada lagi suatu hal yang selalu membuat aku terus betah di sini. Beginilah setiap hari kehadiranku disambut dengan penuh hangat oleh wajah-wajah kecil yang akan menyambutku bagai seorang hero. Segala kepenatan dan kelelahan yang kulalui sepanjang tempoh ke sini sirna begitu melihat senyuman mereka. Pada senyuman itulah terbentang sepikul tanggungjawab yang tergalas di bahuku sebagai seorang pendidik anak bangsa. Namaku pula Cikgu Zura. Aku mengajar di salah sebuah sekolah menengah di kawasan bandar di daerah Papar. Mengajar di kawasan bandar memang menyeronokkan. Jalan raya beraspal dan prasarana sekolah juga lengkap dan selesa. Namun, ada suatu hal yang membuatkan aku kurang selesa di sini. Nak tahu apa? Inilah pelajar-pelajar sekolah ni.
Kan aku dah cakap, mereka ni suka sangat bermain tanpa memikirkan keselamatan diri dan orang lain. Aku pula yang kena marah. Aku pun tiba ke sekolah hari itu dengan perasaan yang bercampur baur. Sebenarnya, berdetik juga di hati aku untuk berhenti melihat keadaan pelajar-pelajar tadi. Takut kalau ada yang tercedera. Tapi, memandangkan lonceng masuk akan dibunyikan sebentar lagi, aku pun membatalkan niatku. Kerang tak pasal, merah pula punch kataku. Tambahan pula, ada banyak fal yang perlu diuruskan hari ini. Maklumlah, peperiksaan SPM akan berlangsung tidak lama lagi. Sudah hilang? Baru saja aku mau memanggil pelajar-pelajarku untuk membantuku membawakan fail. Dalam sekelip mata saja, semua pelajar yang ada tadi lenyap begitu saja. Aku pun memulakan rutin pada pagi ini dengan semangat yang membara. Sungguh pun terdesak dengan kekurangan prasarana seperti makmal komputer dan bilik APD. Namun, aku tetap meneruskan pembelajaran secara digital. Harapan aku agar murid-muridku lebih mudah menerima ilmu yang aku ajarkan. Pembelajaran hari ini berjalan baik sehinggalah mati Karen. ini yang buat semangat aku lemah balik ni. Apa aku nak buat ni? Bila melihat betapa bersungguhnya murid-muridku, aku sedar bahawa aku punya tanggungjawab besar yang digalas di bahuku. Kalaulah perjalanan ke sini tidak terlalu menyeksakan, pasti aku punya lebih ruang untuk menyediakan diri dan mindaku untuk mereka. Mana pelajar-pelajar aku ni? Dari tadi ditunggu tak sampai-sampai. Woi, cepat sikit! Beginilah keadaan sikap dan disiplin pelajar-pelajar aku. Sudahlah datang lewat, bergurau dan bermain bola seolah menjadi sebab kehidupan mereka. Dua pahal ya. Ini lagi satu perkara yang amat tidak aku sukai. Kes pelajar bergaduh sesama sendiri. Hei, Zul! Inilah Zul, pelajar yang terkenal dengan masalah disiplin di sekolah ini. Kalau kamu semua masih ingat, Denny jugalah yang hampir aku langgar pagi tadi.
Tolong kemaskan baju. Masukkan baju. Tarik, Zul. Kemaskan baju. Necktie. Baru masuk. Macam mana kamu ni? Macam ni ke? Ha? Setelah kita kemas, jangan masuk. Faham? Akhirnya, aku mampu juga memberikan ilmu kepada anak didikku hari ini. Di tengah bahang panas di kelas dan tenaga yang dikuras. Ketika aku melangkah keluar, terdengar seorang murid memanggilku. Dia menghadiahkan aku sejambak bunga dan mengucapkan terima kasih cikgu kepadaku. Terasa diriku ini begitu dihargai dan segala kepenatan sebentar tadi hilang begitu saja. Alhamdulillah, motor aku sudah siap. Terasa begitu berbaloi penat lelahku dari pagi tadi. Inilah antara perkara yang membuat aku betah berada di sini, meski diasak dengan segala kekurangan setiap hari. Apakah yang lebih bernilai dari sebuah keikhlasan dan kepercayaan antara ibu bapa dan guru? Zul masuk agak lewat dari rakan-rakannya yang lain hari itu. Aku ingatkan dia akan mengemaskan bajunya seperti yang aku arahkan. Tapi nampaknya dia tidak mengendahkan arahanku. Malah dia juga membuat kacau di dalam kelas. Mungkin Zul beranggapan aku tidak melihatnya. Tapi sebenarnya aku sedang memerhatikannya. Aku pun memulakan pengajaranku pada hari itu. Ketika sesi PNP dijalankan, menyadari bahawa sebahagian pelajar-pelajarku sibuk dengan urusan mereka masing-masing. Mereka seolah-olah tidak mengendahkan pengajaranku. Tiba-tiba, suatu perkara telah berlaku yang di luar jangkaanku sama sekali. Edwin! Cikgu, si Zul main game. Woi! Kau bahal? Oh, Zul lagi. Jadi kau kenapa? Kenapalah setiap kali ada perkara yang berlaku, mesti melibatkan dia? Hei, Kau kenapa ni? hal aku dengan dia, kau jangan masuk campur. Baiklah, nampaknya kali ini Zul tidak boleh dibiarkan lagi. Apa masalah apa ni? Duduk! Kau lagi, Zul! Kali-kali kau juga yang buat hal. So, kenapa? Kau tanya saya kenapa? Ini kelas saya, kau kacau kelas saya. Sekarang kau jerit-jerit di kelas saya, bergaduh di kelas saya. Jadi apa? Jangan tinggikan suara sama Cikgu saya. tak hati sama saya. Memang saya tidak hati sama kau. Okey, jadi kenapa? Jadi kenapa apa? Ya, kenapa? Apa? Kenapa lagi apa? Masalah ada? Jangan adukan ke pejabat kementerian. Aduhlah! Kurang ajar betul tak, Pak Rizal? Hei, cikgu, kalau cikgu nak belajar, murid jangan belajar, cikgu. Aku tidak tahu kenapa aku mesti semarah itu. Aku benar-benar khilaf.
Sikap Zul benar-benar telah mencabar maruahku sebagai seorang guru. Zul! Saya akan adukan hal ini dengan Puan Tua. Belah! Ketika aku menuju ke bilik guru, aku terpandang sekeping kad digantung di papan kenyataan. Keberadaan kad tersebut menarik perhatianku. Aku pun mengambilnya dan membacanya. Rupanya, kad tersebut adalah kad Hari Guru yang diberikan oleh pegawai pelajaran Papar sempena perayaan Hari Guru. Namun, ada sesuatu yang tertera di dalam kad tersebut yang menyentuh naluriku sebagai seorang guru. Cikgu, ini cikgu nota daripada pengetua. Masih cikgu. Pertengkaran aku dengan Zul tidak berakhir begitu saja. Tengah hari itu, selepas kelas tamat, aku dipanggil oleh Tuan Pengetua untuk memberikan penjelasan mengenai peristiwa tadi ke biliknya. Okey cikgu, tadi saya nampak macam ada perselisihan faham antara cikgu dengan pelajar tadi. So, boleh cikgu jelaskan kepada saya peristiwa sebentar tadi? Saya minta maaf, Cikgu. Saya cuma rasa hilang sabar dengan perangai budak-budak di sekolah ni. Lawan guru, tak hormat guru, anggap guru-guru macam tunggul kayu. Saya pun manusia juga, Cikgu. Aku pun mula Mana saya menerangkan tahan peristiwa hari-hari sebentar tadi kepada Tuan Pengetua. Aku menceritakan kesemuanya bermula dari peristiwa pagi tadi hinggalah ke masa pertengkaran itu berlaku. Di hadapannya, aku meluahkan segala kepenatanku dan perasaanku selama menjadi seorang insan bergelar guru. Ya cikgu, itulah sebahagian daripada cabaran kita sebagai seorang pendidik. Sebab itu sebelum kita dilantik sebagai seorang guru, kita kan sudah diajar berkaitan dengan ilmu pendidikan, bagaimana kita ingin mengawal pelajar yang menghadapi sedikit masalah. So, cikgu cubalah menggunakan segala ilmu yang telah cikgu pelajari sebelum ini, dan barangkali dengan ilmu ini dia akan mematangkan lagi kepada cikgu dalam menangani sebarang masalah dengan pelajar. Masalahnya, Cikgu, kalau pihak konseling berjaya urus budak-budak ni, peristiwa macam ni tidak akan berlaku, Cikgu. Ini sudah menunjukkan bahawa segala ilmu yang kita belajar di maktab tu, di IPG semua tu tidak berguna lah, Cikgu. Cikgu, perkara yang perlu kita ingat, perasaan budak ini begitu luas. Dan cikgu kena ilmu yang kita dilatih, yang kita diajar di maktab itu, satu ilmu yang sudah pun dibuktikan melalui saintifik, melalui uji kaji, dan memang dia telah membuktikan yang ilmu itu berguna kepada ilmu pendidikan. Sebab itu, cikgu barangkali penghayatan cikgu tentang ilmu apa yang didedahkan sebelum ini yang perlu cikgu dalami lagi. Dan saya percaya seorang pelajar ini dia tidak menggambarkan keseluruhan pelajar-pelajar yang lain. Mungkin memang di mana-mana pun satu orang ataupun dua orang pelajar memang ada masalah. Tetapi itulah tugas kita sebagai seorang guru untuk menyelesaikan masalah ini. Kita perlu menjadikan pelajar yang bermasalah ini sebagai satu aset negara. Dan saya bersedia untuk membantu cikgu pada bila-bila masa sekalipun. Kalau betul-betul cikgu mampu didik budak-budak ni, satu sekolah ni dengan ilmu yang cikgu ada tu, peristiwa tadi tidak akan berlaku, cikgu.
Perkara cikgu boleh ingat, saya tidak boleh mendidik pelajar secara bersendirian. Saya memerlukan kerjasama daripada cikgu. Saya memerlukan komitmen daripada cikgu. Saya memerlukan persefahaman daripada cikgu. Kalau cikgu boleh bersabar, kita mencari jalan macam mana penyelesaiannya, insya-Allah saya yakin yang kita akan berjaya nanti untuk menangani masalah ini. Karena saya rasa masalah yang lebih besar pun kita berjaya menanganinya berkat daripada kerjasama antara guru dan juga pihak pentadbiran. Saya berjanji saya akan memberi komitmen dan kita akan bersama-sama untuk menyelesaikan masalah ini. Minta maaf Ketua, ada tamu mau berjumpa. Okey, tunggu sekejap. Okey cikgu, saya minta maaf saya berjumpa dengan tetamu saya sekejap. Okey. So saya serahkan kepada cikgu satu amanah yang telah diberikan oleh BPJ untuk renungan kita bersama. Semoga dia boleh membantu. Aku tidak menafikan betapa benarnya kata-kata dari Tuan Pengetua. Tidak ada satu pun yang dikatakannya itu salah. Dan aku tahu, hari itu dia sengaja meninggalkan aku sendiri di situ untuk menemukan kembali diriku, kepercayaanku, dan cinta, kata yang dilahirkan dengan sejuta makna, banyak definisi dan banyak pula interpretasi. Namun hakikatnya, cinta itu memiliki kelazimannya tersendiri, bahawa mencintai siapapun dan apapun pasti membenihkan kesetiaan dan pengabadian. Menjadi seorang guru memerlukan kekuatan cinta. Semangat cintakan profesi mampu menjadikan kita lebih cekal dan matang dalam menghadapi sesuatu perkara yang di luar jangkaan. Sesungguhnya bukanlah mudah menggalas amanah untuk menjadi seorang guru. Melalui sentuhan seorang guru, maka terlahirlah barisan profesi yang jauh lebih gah dari namanya sendiri. Naiflah jika kita menjadi guru yang hanya berbekalkan teori pedagogi semata-mata. Sejarah telah membuktikan bahawa kekuatan cinta yang lahir dari hati yang tulus mampu membuat sesuatu yang mustahil berubah menjadi nyata. Uniknya cinta, ia selalu punya jalannya tersendiri untuk membebaskan kita dari belenggu permasalahan. Maka, jika guru memiliki cinta dalam dirinya, pada detik itu pula, ia akan mampu mengubah seorang murid yang pemalas menjadi rajin, murid yang pasif menjadi aktif, murid yang nakal menjadi disiplin, dan murid yang sangat manja menjadi murid yang mampu berdikari. Mungkin untuk sampai ke tahap itu, kita akan melalui sebuah perjalanan yang sukar, terjal dan tandus. Perjalanan itu pastinya seringkali menganjal kesabaran untuk mencapai telaga ketulusan. Seringkali kita terjerat dalam tentangan yang sering menghampar ke laut perasaan seorang guru. Kekurangan prasarana sekolah, jarak yang jauh lagi melelahkan, tekanan kerja yang membebankan, serta kepayahan menggali potensi murid yang sudah terbalut dengan selimut malas dan degil, selalu menguras sabar dan rasional. Saat inilah kita mula mempertaruhkan cinta kita pada sebuah profesi yang mendaulatkan kemurnian perasaan kita. Namun, seganas apapun ombak yang menerjah, jika guru itu bertekad kuat, sekuat mentari menyinari bumi, sudah pasti aral yang melintang dapat kita tempuhi jua. Sesungguhnya
Kita adalah adiwira yang menggerakkan semua manusia ke arah satu enigma perubahan positif. Janganlah pernah berputus asa dalam usaha mengasah belakang parang, kerana kita ada jentera penggerak yang menjana transformasi pendidikan negara. Tanamkanlah niat dalam diri, cinta sejati dan keikhlasan pada profesi ini. Semoga setiap usaha kita dalam meluntur buluh ini mendapat limpahan dan berkat dari Allah. Selamat Hari Guru kepada semua warga pendidik di daerah Papar. Terima kasih, Cikgu. Cut. Dia cakap dulu. Oh, dia cakap.